Okey, baik. Cara record jangan main annotation tu. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pemain-pemain, waris-waris, cikgu-cikgu. Okey. So petang ni cikgu akan bagi sedikit taklimat. Okey. So dengar baik-baik sebab cikgu takkan ulang tapi cikgu ada buat recording. Okey, kalau tak faham boleh repeat balik video ni. Nanti cikgu akan bagi link video lah. Okey, siapa yang terlepas. Alright, so hari ni kita nak buat taklimat pemain pemilihan wakil daerah Kuala Mudayan. Maknanya game yang Tornado yang kita akan buat ni, kita akan pilih pemain yang terbaik untuk mewakili daerah lah. Okey, iaitu 4 orang pemain daripada 6 kategori. Bawah 12 tahun lelaki, bawah 12 tahun perempuan, bawah 12 tahun 15 tahun lelaki, bawah 15 tahun perempuan, bawah 18 tahun lelaki dan 18 tahun perempuan. Paling ramai ialah kategori bawah 12. Okey. Bawah 12 perempuan, lelaki perempuan ramai ya. Hampir lebih kurang 50 orang. Tapi okeylah, tak apalah. Okey. Seterusnya format pertandingan dulu Format pertandingan. Okey. Kita akan gunakan format time control 15 minit. Okey. 15 minit dengan tambahan 3 saat bagi setiap gerakan. Okey, maksudnya ada increment lah. Okey. Bilang-bilangan pusingan ialah sebanyak 5 atau 6 pusingan bergantung kepada jumlah peserta. Pagi tadi cikgu dah tutup penyertaan dan cikgu tengoklah cikgu dah buat keputusan untuk main beberapa pusingan lah. Okey, tie break. Tie break ni kita guna bila ada point yang sama. Dia ada point yang kedua iaitu personal encounter. Okey, ataupun direct encounter lah. So kalau 6 point pemain tu dapat, ada 2 orang dapat 6 point. So personal encounter akan digunakan lah. Okey, yang kedua bucos, yang ketiga soundbound berja, yang keempat adalah progresif. Okey, so adik-adik tak perlu ambil tahulah yang ni sebab ini kegunaan arbiter lah untuk decide siapa yang akan berada ranking di atas. Okey, so time control yang penting, time control ni 15 minit tambah 3 saat. Okey, jadi kalau nak main training dekat Lichess ke, dekat mana-mana ke, okey, gunakan masa 15 minit tambah 3 saat. Okey, tarikh pemilihan seperti berikut. Kategori bawah 18 tahun kita akan buat hari Rabu ni pada pukul 9 pagi. Bilangan pusingan dia 5. Okey. Bawah 15 lelaki dan perempuan kita akan buat hari Sabtu ni. Okey, sama juga masa mula je 9 pagi. Bilangan pusingan dia pun 5 juga. Okey. Kategori bawah 12 lelaki dan perempuan kita akan main pada hari Sabtu 27 hari bulan. Maknanya adik-adik ada masa lagi bawah 12 ni. Bawah 12 kita akan main 27 hari bulan. Hari Sabtu. Okey. Pukul 9 pagi juga. Bilangan pusingan 6 pusingan sebab ramai Okey. Syarat kemasukan. Cikgu kena bagi tahu dulu syarat nak masuk ni ada beberapa syarat kena penuhi. Yang pertama ialah laptop, komputer. Mesti ada laptop ataupun komputer. Salah satulah. Okey, salah satu. Pada laptop boleh pakai, ada komputer yang lengkap speaker dengan mikrofon. Tak ada mikrofon kena belilah. Okey, dan mesti menggunakan Windows sahaja. Okey, mungkin ada yang pakai Apple, produk Apple, komputer Apple di rumah. Okey, yang tu tak boleh guna. Okey, kena pakai komputer yang beroperasi guna Windows. Okey. Dan mesti ada apa? Ada speaker dan ada mikrofon. Okey. Seterusnya, tablet tidak boleh guna.
Okey, tablet, apa-apa tablet tak boleh guna. Smartphone tak boleh guna untuk main kecuali smartphone kita gunakan sebagai kamera. Okey, kamera di tepi. Okey, dan tak boleh juga guna skrin sampai 2-3 biji, tak perlu. Okey, tak boleh guna. Okey. Cukup satu skrin je sudah. Okey. Ini faham ya? Yang kedua, adik-adik perlu ada apa? Perlu ada webcam. Okey, perlu ada webcam yang disambung kepada komputer. Okey. Dia nampak adik yang tengok muka tengok kat kita ni. Macam itulah rupanya nanti. Awak semua kena setting supaya nampak muka, kepala, nampak skrin, nampak tangan. Okey. Selain webcam, boleh juga guna smartphone sebagai webcam. Okey. Boleh buka smartphone sebagai webcam. Tapi tak boleh main dekat smartphone. Tak boleh. Tak boleh main dekat smartphone. Tapi gunakan smartphone sebagai webcam. Dan mesti nampak kepala, skrin dan dua tangan. Okey. Saya harap ini faham ya. Tadi cikgu ada bagi 2 video kan. Tadi saya tayang dua video tersebut untuk ulangan lah. Okey, cara untuk pasang. Okey, yang ketiga, perlu ada internet yang laju dan stable. Okey, perlu ada internet yang laju dan stable. Okey. Contoh internet laju dan stable ni apa dia? Contohnya adalah Unify, Streamic, TM kan? Celcom Fiber, Maxis Fiber, okey. Ataupun boleh juga guna postpaid plan, okey. Ada yang guna telefon bimbit sebagai hotspot, boleh. Tapi nak main lama takut telefon bimbit tu panas. Tapi itulah kena hati-hatilah. Okey. Cikgu tak apa nak galakkan sangat pakai smartphone sebagai hotspot sebab kita nak main lama 5 jam berturut-turut. Okey. Kalau guna prepaid plan boleh tapi tak digalakkan. Prepaid plan ni macam mana? Macam TuneTalk, macam Hotlink, ada Xpack, okey. Boleh tapi tak digalakkan. Okey, sebab apa? Sebab prepaid plan ni sikit-sikit saya lagi lupa top up lah. Okey. Ada yang sangkut-sangkut lah. Okey. Anggaran kita data yang kita nak guna ialah 1 jam lebih kurang 1 GB. Kalau 5 jam permainan bermakna kita kena guna sekurang-kurangnya 5 GB lah. So kalau adik-adik atau cikgu-cikgu ataupun waris-waris yang gunakan prepaid plan ataupun postpaid plan mesti pastikan cukup. Okey, sekurang-kurangnya 5 GB pada hari itu. Okey. Sebab apa jadi berat? Sebab kita nak kongsi, kita nak kena buka kamera sepanjang masa. Kita nak kena buka kamera sepanjang masa, kita nak kena skrin. Okey. Alright, tolong jangan kacau saya punya slide ya. Okey. Alright. Kemudian cukup 3 ni boleh main. Okey. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tadi laptop, komputer. Yang kedua tak boleh guna tablet, smartphone, multiple screen tak boleh. Yang kedua mesti ada webcam ataupun smartphone sebagai webcam. Yang ketiga apa dia? Mesti ada internet yang laju. Okey. Yang tak boleh pakai smartphone macam cikgu pakai ni, tak boleh pakai. Okey, tak boleh. Jangan tanya kenapa, tak boleh. Pasal apa nanti kalau ada orang bisik kat belakang ke, ada bunyi kat kiri kanan ke, kita tak nak dengar bunyi yang suspicious. Ada orang bisik-bisik kat belakang ke, jalan ni. Tak mau dengar. Jadi jenis headset tu tak boleh pakai. Okey, yang kedua jaket pun tak boleh pakai masa bermain. Okey. Jaket tak boleh pakai. Kemudian topi. Topi dengan spek hitam tak boleh pakai.
Alright. Seterusnya, disiplin permain. Ni cikgu kena bagi tahu ni. Mesti buka kamera dan speaker sepanjang waktu permainan. Okey, mesti buka kamera. Tak boleh tutup. Siapa tutup, kita akan bagi amaran pertama. Okey. Tutup kali kedua, kita akan bagi amaran yang kedua. Tutup kali ketiga, kita akan singkirkan daripada pertandingan. Okey. Main dalam keadaan senyap. Tak boleh bercakap-cakap. Okey. Kalau main macam biasa pun memang tak kena main dalam senyap kan. Tak bercakap kan. Okey. Kemudian, tidak ada gangguan bunyi persekitaran pemain. Okey. Tak boleh ada sebarang gangguan. Okey. Ada bunyi baby menangis lah. Ada bunyi adik main kat belakang lah. Tak boleh. Okey, bila kita main, maksudnya persekitaran kita mesti kosong. Tak ada apa-apa. Okey. Bila berlaku, arbiter akan tegur lah. Tolong, tolong hilangkan bunyi persekitaran tu. Bunyi baby lah, bunyi apalah kan. Bunyi burung lah. Okey, tak mau. Okey. Yang seterusnya, tidak ada gangguan di belakang pemain atau kamera. Maksudnya saya tak mau tengok ada orang di belakang pemain tu, dia tengok awak main, tak boleh. Okey, kalau saya nampak ataupun mana-mana arbiter nampak, first kita akan bagi dulu amaran. Kalau nampak kali kedua, okey, kita akan bagi, kita tak ada amaran dah. Dia sekali je amaran yang tu. Sebab ada gangguan di belakang pemain. Okey. Seolah-olahnya ada orang bagi tahu move kat belakang. So hati-hati. Saya boleh disqualify kamu daripada permainan. Okey. Dan tak ada orang yang mengganggu kamera. Sikit-sikit kamera jatuh ada orang pegang. Sikit-sikit kamera jatuh ada orang pegang. Tak mau. Okey, kamera mesti diletakkan pada tempat yang sesuai dan menggunakan stand ataupun tiang yang sesuai. Pandai-pandailah mereka macam mana nak buat kan. Kalau tak ada, pergi beli dekat kedai telefon. Ada dia orang jual tripod yang murah-murah. Ada yang RM15, ada yang RM10 pun ada. Beli. Okey. Kalau tak mau beli, carilah apa-apa yang boleh pegang kamera tu dengan elok. Dan mesti menyahut bila dipanggil arbiter. Okey. Sebab tu kena buka speaker. Kena buka speaker supaya bila arbiter panggil, pemain boleh dengar dan menjawablah, menyahut. Seterusnya, smartphone. Okey, saya nak bagi tahu, smartphone ni ada dua tujuan utama. Okey, yang pertama untuk kamera zoom. Yang kedua, berhubung dengan arbiter sekiranya ada blackout. Okey, biasanya blackout kan karan tak ada. Bila karan tak ada, kalau dalam tempoh beberapa tertentu, arbiter akan tanya ada lagi ke tak? Kalau tak ada, so kita akan buat keputusan lah. Okey, so dua tujuan ni sahaja. Yang pertama untuk kamera, yang kedua untuk berhubung arbiter. Kalau awak guna smartphone untuk main, tak boleh. Tak boleh main guna smartphone. Kena main dekat laptop ataupun komputer. Okey. Dan telefon mestilah diletakkan di hadapan pemain. Telefon kalau tak guna untuk kamera, guna untuk telefon arbiter, okey, boleh letak di depan pemain, terbalikkan. Okey, terbalikkan. Jangan pegang pula. Pegang tu bila dibolehkan pegang sahaja. Okey, seterusnya, meja pemain. Meja pemain seboleh-bolehnya mesti menghadap dinding. Okey, seboleh-bolehnya menghadap dinding. Untuk siapa-siapa yang dapat tawaran ke MSSK, okey, yang ni adalah wajib. Okey, wajib lah. So kita cuba apply di peringkat daerah. So tiada barang di atas meja yang tidak berkaitan. Okey, anak patung lah, tak boleh lah. Buku-buku tak payah. Okey, tak boleh ada sebarang barang di atas meja. Kecuali cawan dengan botol air dibenarkan. Okey, nak minum. Okey, Tachayani boleh mute Ustaz? Okey, good. Okey, seterusnya. Kedudukan sekiranya pemain yang berada bilik yang sama seperti di bawah. Okey, so ini berlaku bila ada dua orang adik-beradik yang main di rumah yang sama.
Okey, main kategori yang sama, rumah yang sama. Okey, kedudukan komputer dia mesti set up macam ni. Okey, mesti set up macam ni, bertentangan. Okey, tapi kamera tetap sama macam setup yang asal lah. Okey, tapi kedudukan meja, posisi komputer dia mesti macam ni, bertentangan. Okey, tidak dibenarkan menggunakan board chess di sebelah. Okey, tak boleh pakai board chess di sebelah. So adik ni dia menangis sebab apa? Dia tak boleh guna chessboard di sebelah. Okey, tak boleh lah. Alright. Seterusnya, aplikasi Zoom. Okey. Zoom mesti dipasang di laptop ataupun smartphone. Okey. Dan pemain perlu berada 30 minit lebih awal dalam Zoom untuk pemeriksaan. Okey. Seterusnya, kena ada ada soalan. Kena ada 2 kamera untuk 2 beradik. Ya, kena ada 2 kamera untuk 2 beradik. Okey, seorang satu. Kena ada lah. Okey. Apa tadi? Wajib menggunakan username mengikut nama penuh. Okey, saya tengok dekat sini ramai yang guna, ada yang guna samaran. Nama yang pelik-pelik pun ada ni. Mana ni? Win8 ada. Muiz Oppo A3s pun ada. Okey, tak mau Pada hari kejohanan kena pakai nama sebenar. Okey, kena pakai nama sebenar. Kalau saya Putra bin Mahmud, kena pakai Putra Mahmud. Bin tak payahlah, anak lelaki tak payah, binti tak payah. Okey. First name dengan last name. Kalau muat untuk first name saja letak first name. Okey. Boleh nama penuh. Singkatan boleh tak? Singkatan tak boleh. Macam contohnya saya nampak kat sini V Kamales. Tak boleh. Kena pakai yang penuh. Nak ubah terus kat sini ke Putra? Nak ubah terus sekarang? Apa tak nama? Tak payah. Saya lagi. Kita ubah masa hari kejohanan nanti. Okey. Tapi kena pesan awal lah. Okey. Kena pesan awal. Nama di Zoom mesti guna nama sebenar. Okey, nama penuh. Tak boleh nama samaran. Beritahu cara tak? Tak perlu kot. Senang je tu. Okay. Nak tukar dia kalau masa adik-adik masuk tadi, kita boleh letak nama masa masuk kan. Tulis kat situ nama penuh siap-siap. Okey. Ataupun kalau tak sempat, kalau kata terlupa, boleh tekan dekat senarai nama participant tu. Kat bawah tu ada menu participant. Okey, pilih nama sendiri, tekan more, tekan rename. Okey. Tekan more, tekan rename. Tulis kat situ. Gunakan nama penuh. Okey. Yang seterusnya, mesti buka kamera dan speaker sepanjang masa, kecuali boleh mute jika permainan tamat. Okey, boleh mute kalau game dah habis. Faham Faham, cikgu. Okey, so kita tengok cara pasang kamera. Dengar tak? Suara tak ada. Suara slow. Suara slow? Sat. Dia tak dengar? Tak dengar. Suara Dengar je. Sat. Tak dengar. Okey. Faham. Jadi alatan yang diperlukan kamera. Dengar tak tadi? Clear. Assalamualaikum. Okey, dengar. Clear. Assalamualaikum. Nak connect kamera Zoom semasa bermain catur. Jadi alatan yang diperlukan kamera ataupun handphone sebagai perakam dan juga laptop untuk tempat kita nak main. Macam dalam gambar di atas lah.
Mula-mula ambil handphone, biasanya cikgu akan letakkan arahan link Zoom pada WhatsApp. Macam gambar di atas lah, kita buka pada WhatsApp, nak ambil link Zoom. Okey, kita buka pada link Zoom yang diberikan oleh cikgu ataupun jurulatih. Ada di bawah sekali tu yang berwarna biru. Kita tak perlu buat apa-apa, cuma perlu tekan je Zoom tu. Pastikan dalam handphone dah pun kita install Zoom ataupun kita boleh gunakan Google lah. Okey, kita tekan Zoom akan naik macam ni. Tunggu sekejap sampai dia keluar. Dekat sini kita... Okey, dekat sini boleh letak nama sebenar sebelum masuk Zoom. Nampak Okey. Kita boleh rename nama. Contoh di sini, cikgu rename nama SKT, nama sekolah lah. Underscore nama cikgu. Okey, SKT. Tapi kita guna nama penuh. Apa? Dan nama kita dah pasti betul sama dengan nama yang kita nak main tu. Kita pun okey. Tekan okey. Dia akan masuk ke dalam Zoom. Yang sampai dekat sini dia akan keluar macam kamera tu, nampak muka kita kat situ. Dan kita tekan join with video. Okey, kita dah masuk ke dalam Zoom. Okey, with wifi atau cellular. Tekan je yang tu. Okey, connection dia. Kemudian gambar kecil kan juga. Jadi kita tap kat situ supaya gambar lebih besar, senang nak tengok. Dan kita pusingkan ke kamera hadapan. Okey, sekarang kita dah rakam menggunakan handphone. Rakam pada laptop yang kita nak main tu. Dan posisinya lebih kurang macam ni lah. Pastikan nampak permukaan apa yang ada di hadapan laptop tu pada skrin. Dan juga nampak pada tempat player nak main tu. Okey, kemudian saya macam ni, saya sangkutkan pada tripod lah. Tak belakang ni, sangkutkan handphone pada tripod. Jadi tak perlu pegang lagi. Dan player akan duduk macam ni lah. Nampak tangan, nampak apa nama skrin dan nampak keseluruhan kedudukan player. Jadi dia lebih telus, nampak semua dan arbiter akan nampak apa yang kita buat. Okey, ini kedudukan telefon yang digunakan sebagai kamera. Ataupun kalau tak ada telefon, boleh gunakan kamera lah, kamera zoom. Letakkan pada tripod macam ni. Okey, on kan zoom dia dan kita boleh main lah. Biasanya semasa main ni diorang akan suruh buka suara. Okey, bagi nampak video yang kita sedang main tu. Dan kedudukan dia bagi nampak keseluruhan lah skrin dan juga player, bahagian tangan, bahagian hadapan kita lah. Okey, mudah kan nak masuk Zoom? Jadi harap bermanfaat kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey senang je kan? Okey, satu lagi, kalau guna external webcam. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Saya nak tunjuk macam mana nak pasang external webcam. Okey. External webcam saya beli kat Shopee RM40. Yang ni stand RM6 macam tu lah. Okey. So boleh pasang dekat stand, mana-mana stand pun boleh. Tapi yang cakap dia stable, tak bergerak. Alright. So takut nanti dia tumbang ke apa-apa. Kalau tak cukup tinggi boleh pakai apa-apa, kabinet ke, kursi ke apa kan. Okey. So cara nak pakai dia, saya letak kat sini. Okey. Pasang. Okey. So dia dah hidup, nampak? Okey. Kemudian saya buka Zoom meeting saya. Okey. Dia akan keluar webcam kat atas ni. Okey, macam mana kita nak tukar? Okey. So saya tunjuk kat sikit. Okey. Alright, yang ni pilih je join with computer audio. Okey, kemudian dekat sini pilih ada anak pandah ni, pilih nama webcam dah, letak UVC camera. Ni nama webcam saya lah. So dia akan keluar macam tu. Okey. So dia akan keluar macam ni. Okey, pastikan kamera kita, kedudukan kamera kita nampak muka, nampak skrin, nampak dua-dua tangan. Okey, boleh adjust. Alright. Boleh okey, okey, so nampak semua. Okey, nampak yang ada apa yang ada dekat skrin ni. Okey. Kemudian lepas set kamera, arbiter kata okey buka tornado semua, so buka tornado. Okey, kamera biarkan hidup. Okey, kamera biarkan hidup. Buka tornado, kemudian ikut arahan arbiter lah untuk main. Alright?
So pastikan kita yang pertama muka, kepala, tangan dan juga skrin. Okey. So itu perkongsian saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, faham no? Boleh kot? Faham cikgu. Okey, good. So, Sir. ya. Yang mikrofon tu kita kena letak wajib ke? Apa? Yang cikgu kata tadi kita kena letak mikrofon kan? Okey, mikrofon. Yang tu kita kena letak wajib ke? Ya, wajib letak mikrofon. Kalau guna laptop tak payahlah sebab laptop dah ada mikrofon kan. Kalau guna komputer, PC kena pasang mikrofon. Okey, so okey. Okey, ada lagi soalan? Tak, sir. Yang lain ada tak soalan? Lagi satu kalau guna telefon pun ada dia ada mikrofon, ada bunyi lah dari phone tu. Kalau guna smartphone sebagai kamera, sebab dia kat situ dah ada mikrofon. So tak payah belilah mikrofon. Dengar je. Okey, boleh. Alright. So kalau tak ada soalan, so dia akan jadi macam ni lah, semua buka kamera. Okey. Ada satu kesilapan gambar ni. Ada satu kesilapan pemain buat. Apa dia? Siapa tahu? Mute on. Dia tak buka mikrofon. Tengok, mikrofon dia off. So masa main wajib buka mikrofon. Okey. Bila masa nak off mikrofon? Bila dah habis main. Okey. Seterusnya, Tornelo. Okey, so cikgu dah minta semua orang sign in, buat satu account Tornelo ikut yang panduan yang cikgu bagi, dan cikgu harap email yang awak bagi tu adalah email yang awak daftar dalam website Tornelo. Okey. So inilah website Tornelo, boleh Google. Okey, so ni. So tekan sign in, dia akan boleh masuk lah. Alright. So sekali lagi cikgu akan tunjuk macam mana nak main guna Tornelo. Okey, sebelum tu cikgu bagi tahu dulu, Tornelo tempat permainan dijalankan sepanjang kejohanan. Okey, dan pemain perlu menggunakan nama penuh dan huruf besar. Okey, mesti dipaparkan. Okey. Dan Tornelo ni kita akan gunakan masa untuk pemilihan daerah, untuk MSSK dan satu lagi untuk MSSM. Okey. 3 peringkat perjalanan ni kita akan gunakan platform Tornelo. Okey, Tornelo ni adalah buatan Australia. Made in Australia. Australia yang buat. Okey. So, semasa permainan dijalankan, akaun pemain perlu diakses satu komputer sahaja. Okey. So ada satu awak akan nampak macam ni, arbiter akan nampak macam ni. Okey, nampak tak ada macam fuse hijau ni dengan nombor 2 ni. Ini maksudnya keadaan jika akaun pemain menggunakan 2 device. Okey, dia boleh jadi macam-macam kemungkinan. Dia boleh jadi satu komputer, 2 browser, ataupun dia pakai 2 komputer, satu komputer di sini, satu komputer kat sana, dia pakai akaun yang sama. Tak boleh. Kalau arbiter nampak, dia screenshot, terus disqualified, tak boleh main dah. Faham kalau akaun pemain diakses guna 2 device atau lebih, terus disqualified, tiada maaf bagimu. Okey, sebab itu akan dikira sebagai cheating, menipu ketika bermain. Jadi pastikan bagi tahu mak ayah, okey, bagi tahu adik-adik, abang-abang yang tahu akaun kita, jangan buka masa kita main. Okey, kita je boleh buka. Orang lain tak boleh. Okey, kalau nak tengok game awak, kita ada satu link, boleh tengok dekat situ. Okey, boleh pilih game awak kat situ tanpa perlu login. Okey, yang perlu login awak seorang saja. Okey. So kena hati-hatilah. Kalau jumpa arbiter screenshot dapat bukti, terus tak boleh main. Tiada maaf bagimu. Minta maaf lah macam mana pun.
So memang kita tak benarkan. Semua peringkat MSSM pun macam ni, MSSK pun macam ni juga. So kita praktik daripada daerah lah. Okey, dia boleh juga berlaku sekiranya awak guna lebih daripada satu browser. Sat guna Chrome, Sat guna Edge, Sat guna Mozilla. Tahu kan? Okey, sebaiknya pakai satu saja. Okey, dan saya galakkan guna Google Chrome. Okey, sebab dia laju berbanding Edge dengan Mozilla. Okey, tapi nak pakai Edge saja, jangan pakai benda lain. Okey, pakai satu saja. Okey. Lepas kita buka, contohlah kita guna Chrome, tak boleh buka tab lain. Sat buka Tornado, sat lagi buka pula Lichess, lepas tu buka pula chess.com, lepas tu buka pula email, lepas tu buka lagi new tab, tak boleh. Okey, kita punya browser mesti buka satu aplikasi sahaja, iaitu Tornado. Tornado tak ada dekat smartphone, tak ada. Okey, Tornado dia tak ada dekat Apple Store, tak ada. Android Store pun tak ada. Okey, dia cuma ada dekat website. Okey, so elakkan buka new tab lain, tak boleh ya. Okey, dekat Tornado dia ada satu butang, nama dia call arbiter. Okey, butang call arbiter. Apa fungsi call arbiter ni? Fungsi dia untuk panggil arbiter. Yang pertama untuk melaporkan keputusan, menang ke, kalah ke, seri ke. Okey, tu panggil arbiter untuk sahkan. Kemudian 50 langkah di mana situasi seri, 50 step rule. Kalau dah habis, boleh panggil arbiter untuk mengesahkan seri lah. Okey, draw. Tak faham, sir. Ni 50 step rule ni untuk yang mana kalau pemain tu tinggal king. Kalau dia tak boleh checkmate dalam tempoh dalam 50 step, dia akan automatic draw. Okey, saya faham. Okey. Tanpa 50 gerakan tanpa pawn move atau tanpa capture. Tanpa capture dia dia reset balik. Betul-betul. Alright, kemudian yang ketiga, pemain lawan tiada dalam zoom. Kalau game dah start, opponent tak ada dalam zoom, dia tak main, dia akan keluar butang merah. Okey, kalau butang merah maksudnya dia tak ada dalam bukan zoom. Tornado. Okey, pemain lawan tak ada dalam zoom, kita akan pause juga game tu sampai dia datang. Okey, kalau tak datang, so game tu dianggap forfeit lah. Okey, forfeit. Yang keempat, perkara-perkara lain yang dianggap penting. Okey, adalah perkara-perkara lain yang pemain tak boleh memanggil arbiter tanpa ada alasan yang munasabah. Tak boleh panggil suka-suka panggil arbiter. Okey, tak boleh nah. Ni apa toilet call? Dah tak gitu. Ada terang. Okey. Kat mana ada butang call arbiter ni? Dekat bawah. Dia ada batu butang nama dia call arbiter. So kalau tengah main perlukan bantuan arbiter, so tekan call arbiter ni. Okey, peraturan tambahan. Okey, blackout semasa permainan. Ini satu kemungkinan. Dia boleh jadi blackout di pihak saya ataupun blackout di pihak peserta. Okey, tapi ini untuk blackout semasa perlawanan di pihak peserta. Okey. Kalau blackout, kita akan bagi masa 5 minit tambahan masa. Okey, untuk bukan tambahan masa tambah masa dah. Kita ambil masa 5 minit. Okey, contoh game start patutnya 10:10. Tapi dia tak boleh nak start lagi 10:10 sebab blackout. Okey, kita tambah bagi masa 5 minit. So untuk bagi awak peluang dapatkan balik tenaga elektrik ataupun tiba-tiba blackout baru ada balik kan. Kita bagi sama-sama 5 minit je. Okey. Kalau berlaku lagi blackout kali kedua, kita tunggu 2 minit. Kalau ketiga blackout juga, kita isytiharkan kalah lah. Ataupun dia blackout terus hari tu. Memang kalah terus. Okey. Okey. Nah, ni tak boleh nak buat apa lah. Bukan kawalan kita. Jadi terpaksa lah buat hukuman macam ni lah. Okey. Peraturan tambahan, tandas. Pemain dibenarkan pergi ke tandas sekali sahaja setiap pusingan. Round 1 pergi bertandas sekali, boleh. Round 2 pergi tandas sekali, boleh. Round 3, tapi tak kalah setiap round nak pergi tandas kan. Jadi
boleh pergi tandas satu kali sahaja setiap pusingan. Okey, tetapi syarat dia mesti move dulu. Mesti buat gerakan move dulu baru boleh pergi tandas. Okey, dan pergi tandas mesti tak boleh lebih daripada 3 minit. Okey, kalau perlukan masa lebih daripada 3 minit, tolong maklum kepada arbiter. Okey. Ingat, nak pergi tandas mesti bagi tahu arbiter dulu. Okey? Saya lupa nak kat sini. Beritahu arbiter. Okey? Mesti beritahu arbiter. Okey? Kalau perlukan masa lebih 3 minit, bagi tahu. Kadang-kadang nak pergi berak kan. Ni siapa pula main conteng ni? Okey, baik. Seterusnya, cheating, penipuan. Sekiranya player tu ditangkap sebab melakukan cheating. Okey. Melakukan cheating, penipuan. Okey, kita ada bukti, kita dapat tahu dia nak guna ni semasa ataupun selepas permainan. Okey, dia melakukan penipuan. Jadi kita akan tangkap, kita akan disqualify. Yang pertama, okey, pemain lawan akan diberikan kemenangan. Mata pemain lawan sebelum pertandingan itu dikekalkan dan penyertaan pemain tersebut akan digantung selama 2 tahun. Okey, 2 tahun. Maksudnya tahun ni dengan tahun depan tak boleh main dah. Okey, tahun satu lagi baru boleh main. Okey, walk in time. Arbiter bertugas akan memulakan masa permainan mengikut jadual. Okey, ataupun mengikut arahan lah. Kalau arbiter akan kata, okey, round 1 akan bermula pukul 9 pagi. So, kita akan mula tepat jam 9 pagi. Okey. Kalau arbiter kata, okey, kita akan mula lambat sikit, kita akan start pada pukul 10.30 pagi. Okey, sebelum tu mungkin nak start pukul 10 suku, tapi kita lambatkan sikit 10.30 pagi. Okey. So kena ikut arahan arbiter. Okey. Tiada tambahan masa bagi pemain yang lewat, tidak masuk permainan pada waktu ditetapkan. Pemain yang lambat, game dah mula, dia tak ada tambahan masa, dia terus main. Okey, kalau dia dah rugi 5 minit, so rugilah 5 minit. Okey, pemain yang tidak mempunyai opponent, pemain lawan mesti menunggu sehingga tamat masa untuk mengesahkan kemenangan. Okey, maksudnya dia kena tunggu berapa minit? 15 minit untuk sahkan kemenangan. Okey. Seterusnya, overdraw. Yang ni ada ni kawan kita ni yang suka main overdraw ni. Okey, overdraw kita bagi tapi dengan syarat maksimum 3 kali sahaja boleh overdraw. Okey. 3 kali saja. Kali pertama dia tolak, okey. Kali kedua dia tolak, okey. Kali ketiga dia tolak, last. Tak payah offer dah. Okey, kalau pemain opponent tu bagi tahu arbiter budak ni dah buat overdraw lebih daripada 3 kali, kita boleh bagi amaran. Okey, kita bagi je amaran 1. Kalau kali kedua dia buat, maksudnya dia overdraw kali kelima kan. Okey, kali kedua dia buat, kita tambah masa opponent 2 minit. Okey, kali ketiga dia buat, dah itu 6 kali. 6 kali dia overdraw. Terus kalah. Tak payah tunggu overdraw lah. Kita bagi kalah terus. Okey. So boleh overdraw tapi maksimum 3 kali sahaja. Ada button overdraw dalam tu. Okey, pre-move, pra-pergerakan. Yang ni ramai yang tahu ni. Dia buat gerakan siap-siap. Kalau opponent tu jalan, dia terus komputer tu terus jalan untuk dia. Tak boleh. Okey, kita tak gunakan pre-move dalam kejohanan ini. Kita off kan. Okey. Yang tu tak cikgu. Ya. Yang tu tak yang sebentar tadi punya. Apa dah? Remove itu. Setting. Ini macam apa? Tak, pre-move ni kan kalau kita main guna recess ke guna ni kan kita boleh sebelum opponent jalan kita boleh register pergerakan dulu. Lepas opponent jalan dia terus jalan. Maksudnya komputer tu tolong gerak siap-siap. Ada selalu ada pemain yang tahu setting ni, dia tahu. Okey. Yang tak tahu tak apalah.
boleh abaikan je lah. Tapi saya nak bagi tahu pre-move ni tak digunakan dalam kejohanan. Okey? Alright. Seterusnya pakaian. Pakaian mesti pakai sama ada pakaian sopan, okey. Boleh pakai baju sekolah kalau mau, boleh pakai pakaian sukan kalau mau. Okey. Tapi kalau tak mau pakai baju sekolah, tak mau pakai pakaian sukan, tak apa. Boleh pakai pakaian yang sopan. Baju, okey. Apa nama, seluar, mesti pakai seluar Jangan pakai spandor pula. Okey, mesti pakai seluar. Pakai kain pelikat pun tak boleh. Okey. Pakai pakaian yang sopan. Okey. Seterusnya tak boleh pakai jaket, tak boleh pakai topi, tak boleh pakai eye shade. Maksudnya tak boleh pakai spek hitam. Spek yang rabun tu boleh pakailah, kan. Ini yang spek hitam tak boleh pakai. Okey, kalau berita tegur untuk buang, kena buang. Okey, kena tanggalkan. Okey, keputusan rasmi pertandingan kita akan keluarkan di Chess Result. Okey, kita akan keluarkan menggunakan software Shift Manager ni di Chess Result. Kita tak gunakan ranking di Tornado sebab ranking Tornado ni dia guna satu tiebreak saja. Okey, so ranking di Tornado tu bukan keputusan yang muktamad. Okey, keputusan muktamad akan menggunakan software Shift Manager dan akan dikeluarkan 3 hari selepas permainan tamat. Okey. So daripada keputusan ni kita nak cari berapa orang ni? Kita nak cari tempat pertama sehingga tempat ke-10. Kita ada medal. Okey, tempat pertama sampai tempat ke-10. Tapi yang layak untuk ke MSSK adalah 4 orang. Okey, 4 orang. Okey, kalau ikutkan 1 sampai 4 lah. Tetapi satu yang sampai 4 je pun, yang nombor 4 tu tengok keadaan juga. Kami akan tengok game. Kalau nombor 4 tu layak untuk MSSK, okey, tak ada masalah. Kita akan terus hantar dia pergi MSSK. Okey, kalau nombor 4 dengan nombor 5 tu tengok game dia mana lagi strong, okey, kita akan pilih yang mana lebih sesuai. Okey. So kena main betul-betul lah. Jadi nasihat saya, bila berjumpa sama sekolah, okey, ada kemungkinan ni jumpa sama sekolah. Okey. Sebab saya tak akan set round 1, round 2, round 3 tak jumpa sama sekolah. Tak, ini bukan perlawanan antara sekolah. Bukan. Okey, kita nak cari player terbaik. Sekiranya awak jumpa pemain yang sama sekolah, awak kena lawan sampai menang. Okey, lawan betul-betul. Kita tak mau pakat-pakat nak draw, tak mau macam tu. Sebab kita nak cari pemain yang terbaik. Okey. So, ada soalan tak setakat ni? Cikgu. Tak ada, cikgu. Sir. Ya. Untuk penggunaan laptop kita kena guna speaker tak? Ya. Kalau laptop dah ada speaker kan? Ya, ada. Kalau laptop dah ada speaker, tak payah tambah speaker lagi dah. Laptop ni dah ada mic, ada speaker, tak ada masalah. Ini kalau kata guna komputer yang besar tu kan, yang ada CPU apa semua tu, yang tu kena pakailah speaker. Okey. Dengan mic. Okey, ada soalan. Mouse sleep macam mana? Okey, mouse sleep ni ialah kecuaian pemain. Jadi kalau itu kecuaian pemain, pihak penganjur tidak akan bertanggungjawab lah kalau dia kalah sebab mouse sleep. Maksudnya dia nak tekan buah lain, tapi tertekan buah lain. Yang tu adalah kecuaian pemain. Okey. Alright, berapa players akan dipilih? Okey, 4 orang. Daripada satu kategori kita nak pilih 4 orang yang terbaik. Okey. Lagi apa lagi soalan? Dekat ruang chat. Ramai yang soalan kat ruang chat ni. Kalau Zoom guna handphone, Tornado guna PC, perlu juga ke mic? Okey. Tak perlu dah sebab handphone dah ada mic kan? Kat handphone dah ada speaker, kat handphone juga dah ada mic. So make sure dua-dua tu hidup. Okey? Lagi? Pemain, cikgu dapat sijil untuk semua pemain. Ya, semua pemain dapat sijil. Okey.
So no. So number 5 can go for MBSSK. Ya. Kali ni mereka pilih 4 orang sahaja. Mengahadkan 4 orang sahaja satu daerah. Okey. Tapi nombor 5 akan standby. Kalau nombor 4, nombor 2 atau nombor 3 tu tak mau pi kan. Dia tak mau pi daerah, tiba-tiba ada hal lain. So nombor 5, nombor 6 standby. Okey. Kalau top 10 tu standby lah. Okey, seterusnya. Kalau on mic sahaja, peserta boleh bercakap terus. Ya. Mic dengan speaker. Mic dengan speaker. Mikrofon dengan speaker. Okey. Mahu pergi toilet dekat Zoom boleh bagi tahu tak? Tak boleh. Okey, kena tekan arbiter call, bagi tahu arbiter saya pergi ke tandas. Saya nak pergi tandas. Okey. Boleh tak guna PC yang disambung dengan webcam dan speaker untuk pertandingan? Boleh, memang itu yang kita suruh buat. Okey. PC yang disambung dengan webcam dengan speaker. Okey. Dan juga mikrofon lah. Okey, kalau webcam tu dah ada mikrofon tak ada masalah. So, headphone boleh pakai tak? Headphone yang macam saya ni tak boleh pakai. Tak boleh pakai. Okey, headphone, headset, apa nama, handsfree tak boleh pakai. Earphone yang kecil tu pun tak boleh pakai. Earphone yang kecil tu tak boleh pakai. Yang kecil macam ni tak boleh pakai juga ni. Saja semua orang dapat kan? Sebab tadi ada line sekat. Ya, dapat. Okey, nak pergi tandas Jalan Tun Elok ada begitu. Okey, betul. Ada lagi soalan? Mouse boleh tak guna? Memang kena guna mouse. Okey, memang kena guna mouse. Kalau tak guna mouse macam nak main macam mana? Laptop tu. Kalau dia Laptop tak ada mouse boleh pakai touchpad tapi digalakkan pakai mouse. Okey, mouse. Sebab mouse ni kalau guna touchpad dia lain sikit. Ikutlah mana pemain yang rasa dia selesa. Tapi saya nak bagi tahu kalau mouse slip, kalau terslip, tertekan buah lain, nak jalan buah lain, itu kecuaian peserta. Bukan kecuaian siapa-siapa itu kecuaian peserta. So dia selalu jadi kalah, macam kalau peserta kalah disebabkan mouse slip tu tertekan benda lain, okey, itu adalah kecuaian peserta. Apa cik Goreng? Dia mouse slip dia selalunya jadi kalau macam pawn move kan. Nak jalan dua tapi terjalan satu. Yang tu selalu jadi. Selalu jadi macam tu. Ataupun nak kalau makan tak mau kena mouse slip, gunakan setting confirmation tu. Ada dekat setting, dekat account setting, dekat ada confirmation. Move confirmation. Boleh pakai yang tu. Okey, boleh? Ya, ada soalan lagi? Cikgu, tadi tu cikgu kata offer draw tu hanya 3 kali kan? 3 kali maksimum. Kalau contohnya saya sudah offer draw 3 kali, tapi tiba-tiba opponent nak offer draw, so dia boleh offer draw ke? Boleh. Itu tak boleh, tak ada masalah. Dia kira siapa yang bagi offer draw tu je. Cikgu. Ya. If we move mistakenly, what we do? The pieces. Tu mouse slip lah. Kira yang kalau mistakenly tu mouse slip lah. Oh, okay. Thank you. Dia tak ada take back. Tak ada undur balik. Tak ada. Take back tak ada. Nak undur balik tak boleh. Undo balik tak boleh. Semua peserta akan diberi sijil atau sampai 10 sahaja. Semua peserta akan diberi sijil penyertaan. 1 sampai 10 ialah medal dan sijil pencapaian. Okey, yang ada sijil pencapaian tak ada. Tak payahlah sijil penyertaan. Satu sijil sudahlah kan. Okey, kalau tak ada soalan lagi, saya akan pergi ke seterusnya iaitu Tornado. Okey. Semua ada berapa orang? 90 orang dah. Terkejut saya. Okay. Alright. Okey. Nak screen share ke? Tak, belum lagi. Putra. Okey. Okey, ini screen saya.
sebagai penganjur. Okey. Yang keluar majliskan. Okey. Okey, saya nak bagi tahu dekat sini okey adalah muka depan lah. Ini saya tak letak. Okey, kat sini ada player list. Okey, nampak tak player ini? Tekan player list ni. Okey, kat sini ada nama peserta. Okey. Alright, apa benda ready ni? Okey, saya nak tunjuk. Bila masuk dalam Tonelo, first thing yang awak kena buat ialah kena tekan check in dan klik ready. Okey. Okey, sekali lagi cikgu Arif Apindi akan cuba tunjuk. Okey. Kat sini cuma nak saya bagi tahu, kat sini boleh tengok standing kat sini. Standing ni tidak bukan final. Boleh tengok standing dekat sini tapi ini bukan final. Okey. Okey, kalau awak nampak semua ni, okey, yang hijau ni maknanya dia sedang online. Okey, ready maksudnya dia dah tekan ready. Okey, macam mana nak tekan ready? Okey. Baik, saya akan off saya punya screen. Cikgu Arif akan tekan share screen dah. Silakan Cikgu Arif. Cikgu. Ya. Kalau kita nak masuk link tu, cikgu akan hantar link tu untuk kami. Ya, link tournament saya akan hantar dalam grup. Sekarang tengok dulu. Tengok dulu. Sekali lagi kita akan buat ramai-ramai. Nampak tak screen? Okey, nampak. Semua nampak kan? Ada orang lain share screen tak? Tak ada. Ada. Check atas. Tak ada. Kalau tak ada. Tak ada. Okey. Okey. Semua nampak Okey, kalau tak ada yang ni yang screen dia. Okey. So, Cikgu Arif akan sign in dulu. Tekan sign in. Okey. Masukkan email, masukkan password, tekan sign in. Okey, lepas tu nampak tak ada perkataan my events? Nampak tak? Semua nampak tak? Tekan dekat my event. Ni atas ni. Yang atas tu. Okey. Tekan my event. Cikgu Arif tekan my event. Okey, lepas tekan dia akan nampak senarai. Okey, dah tekan. Okey, dia dah tekan Dah tekan. Okey, bila dah tekan, awak akan nampak apa event yang awak dah masuk. Bila saya dah assign email awak masuk, automatik dia akan keluar macam ni. Okey. Sekejap lagi kita tengok. Okey, kemudian ambil event yang atas tu ni, kejohanan MBSSD tu. Kena tengok tarikh lah noh. Tengok tarikh sama. Okey, tengok tarikh, tengok tajuk kejohanan. Okey, so pergi klik dekat percubaan MBSSD. Ini percubaan sajalah. Okey, so awak akan nampak skrin ni sebagai you are player. Nampak tak? Sebelah you are player tu ada kotak apa? Sebelah you are player tu ada kotak apa? Cuba bagi tahu. Check in. Ada kotak check in. Nak kena apa kotak check in tu? Tekan. Kena tekan. Okey, tekan Cikgu Arif. Okey, bila dah tekan check in, boleh pergi dekat player list. Okey. Player list dekat tepi ni. Player list dekat tepi tu. Okey. Hijau dah. Dekat hijau. Okey. Kecilkan. Okey. So, sekarang ni awak dah hijau dan awak dah tekan ready. Okey, bila semua dah ready, okey. So, cikgu akan buat pairing. Okey, sekejap cikgu buat pairing. Siapa pula kacau ni? Pencunting tu, padam. Siapa conteng ni? Padam balik. Okey. Pandai conteng tak pandai padam. Inilah dia. Boleh nampak siapa? Anotik. Clear order. Okey. Jangan conteng nah. Okey, so, cikgu akan buat pairing. Okey, kejap Cikgu Khairi dengan Cikgu Arif Appendi get ready. Get ready tu tunggu dekat skrin ni saja. Tunggu dekat skrin. Sir. Ya. Ada soalan ke? Ya. Saya tengok dashboard saya tapi tak saya tekan my events tapi tak nampak MSSD punya. Belum lagi. Vision, belum lagi. Vision tengok dulu. Okey Vision, tengok dulu.
tengok dulu nak kena buat apa. Okey. Okey, ada dengar bunyi. Ada dengar bunyi kan? Tenet. Kan? Ya, Okey, cikgu. nampak tak? Ada kat bawah tu ada tulis round 1. Besarkan sikit cikgu Arif. Nampak tak? Ada round 1. Okey, klik round 1. Okey, bila klik round 1 dia akan keluar macam ni. Okey. Okey, boleh tekan tak cikgu Arif? Tak boleh tekan. Tak boleh tekan. Bila tak boleh tekan, cikgu akan buat macam ni. Okey. Ada butang play now. Tadi tak ada. Okey. Tekan play now. Okey, lepas nampak macam ni, tekan play now. Okey. Okey. Jangan tekan jam lagi. Okey. Hanya arbiter je boleh tekan jam. Dia tak nampak lagi jam kat sini kan? Okey. So, ready je kat sini. Make sure dia punya gambar fuse tu mesti ada apa? Ada color hijau. Okey. So, kalau nak panggil arbiter, kat situ bawah tu ada arbiter chat. Arbiter more, tekan more dah ni. Cuba klik sikit arbiter chat tu. Arbiter chat. Okey. Chat tak masuk gitu. Okey, nampak? Kat situ ada butang call arbiter. Okey. Ni butang call arbiter. Dekat situ ada butang call arbiter. Boleh tekan call arbiter untuk panggil arbiter. Cuba tekan sikit abang Arif. Okey, saya akan keluar situ. Apa yang boleh saya bantu? Okey, masa akan pause. Okey, tak apa. Drop balik. Okey, drop balik. Drop arbiter shop. Okey. So sekarang ni game nak mula. So arbiter akan tekan start or clock. So arbiter tekan 1, 2, 3. So game dah pun mula. Tapi arbiter kena resume game ni sebab tadi. Ada betul. Okey. Sat. Arbiter call. Ada orang tengok ni. Okey. Masa jalan. Kena jalan lah. Okey. Masa jalan. Okey, jalan. Cikgu ready. Okey. Tunjuk apa sampai habis ke apa? Main sampai habis lah. 2 minit je pun. Main sampai kalah. Sampai kalah. Okey. Ada increment ke ni? Ada. Okey. Tunjuk. Nanti kalah nak kena buat macam mana? Okey. Nak bagi kalah ke? Okey. Kita nak bagi kalah, kita bagi king keluar dulu. Okey. Macam tak mau kalah tu. Saya nak bagi kalah ni, dia bagi menang dia. King nak pergi dekat sana. Alamak. Nak kalah tu. Sabar. Okey, sekali lagi kita akan bagi semua orang cuba kita bagi semua orang cuba. Saya akan bagi link dekat dalam grup. Okey. Ataupun dekat ruang chat. Okey, kalah. Okey, bila kalah, tunggu. Jadi apa nak kena buat? Okey, Cikgu Arif, kita akan pangkah je ataupun panggil arbiter. Arbiter. Okey. Bila kalah bila game dah habis, call arbiter. Call arbiter. Dan yang kalau boleh yang menang je lah yang call. Yang kalah tak payahlah. Okey, tapi tekan je. Okey, saya apa boleh bantu? Okey, saya akan jawab. Okey. Boleh type kat sini lah, game telah tamat. Okey, game dah habis ke? Okey. Okey, done. Saya kalah sebenarnya. Bukan saya menang. Okey. Kena check lah, betul kena check. Okey, macam tu sahaja. Okey, lepas tu nak buat apa? Tekan pangkah, boleh tengok game orang lain. Dekat mana? Dekat round 1. Boleh klik dekat round 1 tu, boleh tengok game orang lain. Okey. Tak ada game lah, ini satu je. Ni kalau ada pairing lain boleh tengok lah. Tapi kalau nak tengok game orang lain, tak boleh dalam keadaan bising. Okey.
Tak boleh dalam keadaan bising. Okey, Zoom, kena mute senyap. Mute Zoom, Okey. dah habis mute. Boleh mute. Okey. Tinggal yang belum. Okey, boleh faham tak kalau sekat ni? Senang tak? Faham cikgu. Senang faham Okey, so kita nak cuba boleh? Kita nak semua cuba boleh? Boleh. Okey, sekejap. Sekarang ni semua kategori akan gabung sekali. Kita akan main sekali. Okey, bawah 18, bawah 15, bawah 12 kita akan gabung sekali. Ya, lagi satu ni nak pesan apa, bila dalam kalau nak tengok game lain boleh tengok, tapi jangan keluar daripada event ni. Maksudnya jangan klik dekat boleh klik dekat sini nak tengok player, tengok summary, tengok apa standing, tapi jangan tekan keluar daripada event. Maksudnya pergi dekat Tonelo, saat lagi dia tengok event lain lah tak boleh. Event yang sama saja boleh tengok. Lagi satu jangan pergi buka pergi buka tab lain kalau ada kan, yang tu lah. Nak pesan sebab dia akan keluar daripada standing player tu, player ready tu kalau dia keluar daripada event. Okey, tu ya nak pesan. Okey, sekejap bagi saya cikgu masuk saya nak import semua player masuk. Okey, sekejap Cikgu nak tanya? Cikgu Adik tolong jawab. Lepas game memang kena panggil arbiter and then kena respond ke? Ya, kena tunggu arbiter respond. Lepas habis game, call arbiter, tunggu sehingga arbiter datang. Jangan bangun dari tempat duduk lagi. Okey, ada kamera kan, boleh tengok. Jangan bangun dari tempat duduk, tunggu arbiter datang. Arbiter akan bagi tahulah. Kalau arbiter kata okey, boleh dismiss kan? Boleh. Jadi boleh mute phone ataupun mute mikrofon untuk tunggu round seterusnya. Contoh macam 12 ada lebih kurang 30 player kan. So kalau ada berapa game yang habis serentak kena tunggu juga arbiter respond. Arbiter akan pergi satu bot ke satu bot. Okey, so kena tunggulah. Arbiter akan bagi tahu bot, okey bot ni kata bot 5 dah habis kan. You kata you bot 5, bot 5 dah habis. Jadi bot 5 akan arbiter kata okey bot 5 boleh dismiss untuk round tu. Okey. Jadi player lain akan semua main. Okey. Ya. Cikgu Arik boleh stop share? Okey. Saya akan share screen saya. Dah. Okey. So, saya dah buat invitation kepada semua. Okey, boleh buka account Tonelo. Okey, boleh pergi dekat my event. Okey. Tekan check in. Buka dekat sini, my event. Buka account Tonelo, klik my event. Okey. Pilih percubaan kejohanan MSSD. Okey, lepas tu buat apa? Tekan check in. Tengok, ramai tak tekan check in? Ahmad Hazri dah tekan check in, pandai. Lagi? Okey, Hari Chris dah tekan check in. Okey, saya bagi masa 5 minit. Kalau siapa-siapa nak mencuba. Kalau kata tak sempat nak set up tak apa. Okey, asalkan awak faham macam mana nak masuk dan check in. Ni untuk sebagai arbiter lah. Ni saya share sebagai arbiter. Okey, Hari Kes dah, Kamalis Biknaswaran dah, Fetisha dah, Malesh dah, Adik Mamsyah dah. Okey. Azrin Syazwan dah. Najib Naufal dah. Okey, dia tak perlu ada link. Tengok buka Tonelo. Tak perlu ada link. Okey, masuk akaun Tonelo yang diregister guna email yang daftar hari itu. Terus akan di-invite melalui email. Bukan invite melalui email. Masuk akaun Tonelo dia terus akan ada event. Akaun Tonelo. Tak perlu link. Yang ni tak perlu link. My event. Okey. Ada satu situasi sekiranya my event awak tak ada percubaan kejohanan MSG ni, maknanya awak bagi email yang salah. Boleh contact saya kalau nak betulkan email tu. Macam mana nak check email tu? Ada saya bagi data studio tu, boleh check dekat situ. Sebenarnya email yang awak guna, yang awak register. Cuba check betul ataupun salah.
Cikgu. Ya. Juveta sedang masuk, cikgu tunggu set. Tak apa. Saya bagi 5 minit. Sampai 3.45. Saya bagi masa 3.45 untuk check in. Okey. Tu ramai dah masuk tu. Pandai dah. Sudah pandai. Vision lajulah, dia tahu macam mana nak main. Tengok yang under 12 banyak dah login. Under 12 ni anak problem nanti ni. Tak ada under 12. Ini semua ni satu kategori lah. Combine semua lah, ingat ada division. Semua satu kategori ni tak apa. Tak apa, okey. It's okay. Nanti kita buat lain. Tengok majority kalau boleh tak apalah. Itu je. Okey, 4 minit lagi. Siapa nak main, boleh tekan check in. Kalau siapa tak nak main, tak apa. Tak payah buat apa-apa. Tengok je. Siapa yang dah masuk boleh tengok macam ada player dalam Zoom yang letak kamera tu kan, yang cara yang betul. Kalau boleh setting kamera set pun okey juga. Jadi kalau siapa-siapa nak setting kamera, boleh. Setting kamera set boleh. Nama ni, The Destroyer 511 ni. Kalau boleh pakai nama yang betul lah. Okay. Ubah nama sendiri tu. Tak payah buat nama sekolah, tak apa, buat nama first name dengan last name. Macam daftar dalam Tonelo tu, guna nama betul, nama penuh. Senang Abita nak Zoom apa nak tengok bot apa, nak check nama kamu. Betul ke tak? Bila start tu? Okey, kejap lagi kita start 3.45. 3.45 Vision tanya tak? Sabarlah Vision. Sabar. 3.45 kita start. Okey, nak rasa ramai dah ni. Cikgu? Ya. Cikgu boleh saya tak? Ya. Saya tanya, tarikh tu 27 ke 28? Sabtu apa benar? Sabtu 27, 28. 28. Saya silap kan? Ya, dalam skrin tadi 27. Mana? Ya, 28. Silap. Minta maaf 28 hari Sabtu. Kena ubah juga. Okey. 28 hari Sabtu. Saya pun silap tarikh ni. Dia ingat Rabu, Sabtu. Bila saksa berapa round? Kita main 2 round cukup lah. Tak main lama-lama. Okey, petang ni kita test, kita main 2 round saja. Orang yang tak ready ni dia bagi masa apa? Kalau perlawanan mula dia tak ada, kalah lah kira. Sebab tu kena check in. Check in tu maksudnya macam dah ready. Betul. Kalau lepas tu kena setengah jam awal. Maksudnya kalau kita start pukul 9, nak pukul 8.30 tu dah kena check, dah ready masuk. Jangan pukul 9 tunggu baru nak masuk. Pukul 8.30 kena ready dah. Masuk Zoom. Sebelah nama tulis ya. Sebelah nama tulis U18L. Yang ni nama apa Nama dekat Tonelo. Ya, dia tulis U18L. Sengaja saya letak semua 18L sebab kita nak main satu kategori saja hari ni. Semua main pairing yang sama. Kita untuk percubaan sahaja. Okey, cuba round 2 round Cikgu kalau tak main boleh tak leave meeting sebab mata. Okey. Ada kelas tambahan. Okey. Hari ni Ska. No problem. Okey, lagi 1 minit. Ada kelas tambahan tu. Ada tambahan biasalah MRSM. Tu. Dahsyat. Okey. 1 minit. 3.45 dah. Alright. So get ready. Bagi preparing program. Okey. Just start now. Saya ambil yang tanda tick saja Okey. Start now. Hello. Withdraw the absent players. Oh, ini ramai. Remove. Habis dah ni.
dalam tempat yang tadi kot. Okay, next. White. Okay apa? Publish, jangan lupa. Publish. Okay. Publish. Boleh start kot. Dah Dari start mana? ni. TF. Okay, nampak tak? TF dah ada je. Selalu tapi tak tahu kadang-kadang tahu, kadang tak tahu. Tahu. Dia pada 2 orang. Kalau ada orang. Pasal apa? Jadi orang 2. Okay. Okay. Start ke? Boleh start game kan? Sebab dah live tu. Okay, pergi kat lobby. Ada yang dah start ke? Okay lah. Bagilah berbual lah 2,000 Okay, 3,000 pergi kat round 1. Okay. Klik round 1 ni sini. Okay, cari nama anda. Ataupun kat atas tu play now. Tak apa. Okay. Jago carry ke tu? Itu ke call. Okay lah. Okay. Mute dia Sat. Semua ready? Semua nampak merah lagi ni? Masuk tak? Ada 21 bot. Cikgu kena main ke? Start. Main. Kena main ke? Main je test. Siapa yang nak main saja. Tastika tak masuk kan? Tastika ada. Yang ni saya tak masuk lagi. Okey, sabar. Kita tunggu semua orang masuk dulu. Okey, semua orang dah masuk dah? Ramai yang tak ni lagi tu. Okey. Cikgu. Ya. Nak buat macam mana jadi warna hijau tu? Masuk dekat button atas tu ada tulis play now, ada tak? Saya nombor 5 Astromedia. Okey, klik kat situ. Klik nama sendiri. Cari nama sendiri, klik kat situ. Dia akan keluar bot. Keluar tak bot? Okay, set. Game dah start ke? Belum. Saya tak tekan jam lagi. JPD nama Syadrika dia tak dapat percubaan kejohanan MSD. Dia tak dapat nama. Ada. Dia warna putih. Ada. Nampak bot tak? Ada. Okey, so ada yang tekan jam dulu. Jangan tekan jam. Saya yang tekan jam. Okey, semua ready? Okey, saya tekan jam Saya tak nampak pun. Ada. Pergi dekat round 1. Cari nama sendiri. Klik round 1 ni. Okey, ni sini. Klik sini. Okey, cari nama sendiri. Okey. Okay, lepas tu? Pergilah dekat buka bot tu. Ataupun kat atas kali ni, macam saya ada bitter call. Patutnya dekat awak keluar play now. Ada tak? Tak ada play now kat atas. Ni ada yang panggil saya ni, tak boleh. Jangan panggil arbiter lagi, lag. Okey. Please tak cikgu, sabar. Okey, sabar Sabar, jangan tekan arbiter call. Saja semua orang nak test aku hari ni. Dia lagi satu tetap arbiter call ni pun bukan boleh saja-saja lah. Jangan saja-saja. Okey, so saya akan start semua. 1, 2, 3. Okey. Putih jalan. Putih jalan. Cuba bola main. Kalau opponent tak ada tu tunggulah opponent masuk. Cikgu, kenapa saya tekan nama saya tak boleh? Boleh, saya pun tak boleh. Boleh. Saya nanti cari bagi nama tahu saya tukar. lepas tu tekan tak boleh. Boleh. Tukar nama. Cari nama sendiri. Tekan. Masa gerak tapi tak ada bot. Masa gerak tak ada bot. Maksudnya tak support tu laptop tu. Saya masuk round 1 tekan bot yang sendiri. Ataupun dia apa profile tu dia jadi spectator ke apa ke? Ada kemungkinan. Tak main pun. Tunjuk Putra apa? Aman Haziq. Kenapa tak masuk? Tak boleh. Aman connection tu masuk lain. Connection fail tu.
Connection fail tu. Tambah masa dia Putra. Nampak tak merah tu? Connection fail tu. Dia tak login lah. Ni aku rasa tengok profile atas tu penjual tekanan. Mungkin dia view as spectator ke? Sebab tu dia tak masuk ke macam mana? Patutnya masuk lah. Penjuru atas kanan. Ni yang penjuru atas kanan. Kanan. Aman Haziq. Atas pairing program tu. Ya, cikgu. Boleh tak? Tak boleh. Siapa tak boleh? Cikgu Putra Kitty Show pun tak boleh kok. Masa berjalan. Tak boleh tekan ke? Tak boleh tekan. Nama dia tak ada apa respon pun. Sebenarnya ada silap tekan lah tu. Tak login ke apa ke. Kena tekan refresh tu. Cuba tekan refresh. Sekarang boleh tak? Connection merah tu maksudnya account dia tak login. Ataupun dia tak masuk ke dalam apa laman web kejohanan percubaan. Boleh tu? Boleh. Oh, tadi aku lupa tekan live. Jangan marah. Tekan apa? Publish. Sekarang saya boleh. Tadi saya tak boleh. Okey. Tak apa. Kita round 2 lagi kita try lain pula. Ni testing je. Jangan bersungguh sangat. Testing je, mai boleh mana. Supaya dapat apa kata dapat macam experience. Kalau nak Haziq boleh tekan tak? Siapa-siapa yang nak set up dia punya webcam ataupun phone untuk position kan, nak tengok pun boleh juga. Nanti habis apa habis dah. Oh, masa habis. Okey. Dan okey, end call habis lah. Okey. Ni opener tak jalan ni ya. Haziq Ahmad Haziq tu boleh masuk dah. Ahmad Haziq boleh kan? Habis dah masa. Habis dah masa. Kawan saya kerang. Add aku terus banyak sangat ni. Sudah. Tak apa Aisyah. Okey. Taklah. 21 bot je. 21. Ting. Oh, checkmate. Macam budi aiskrim. Cikgu, saya punya cakap next round coming soon. Ya, betul. Itu saya tak buat lagi next round, sabar. Dia tak macam Lichess. Dia bukan arena. Dia bukan arena. Ada chat ni ada banyak ni apa orang tanya ni. Connection merah. Jangan main bersungguh sangat. Hari ni nak cuba saja Tak perlu bagi tahu dalam chat dah habis. Bila dalam nak bagi tahu dalam arbiter call. Masa tekan arbiter call boleh type dekat situ game dah habis, putih menang contohnya. Game dah habis, hitam menang. Boleh tulis macam tu. Bukan chat Zoom lah. Bukan chat Zoom. Bukan dekat Zoom. Chat arbiter control. Chat arbiter tu. Yang bawah ni. Chat arbiter control. Bagi tahu kat situ bila dah call arbiter, sementara nak tunggu arbiter datang bagi tahu apa, bagi tahu siap-siap apa situasi dia. Sama ada kamu ada masalah, sama ada game dah habis, sama ada nak pergi toilet ke apakah, bagi tahu dulu. Ingat jangan tiba-tiba hilang. Kalau macam arbiter datang, tengok dekat Zoom screen hilang dia punya peserta. Yang tu kira amaran ke? Kira amaran lah. Dia kena tunggu arbiter bagi. Kalau kebenaran nak pergi tandas pun kena minta tunggu arbiter. Okey, habis kita kata okey pemain putih ni boleh pergi tandas 5 minit 3 minit maksimum. Jadi macam itulah nah. Apa-apa saja mesti kena panggil arbiter dan tunggu. Macam permainan di on the board. Dalam real life kan, on the board pemain
kalau panggil arbiter kan dia tunggu arbiter sampai baru dia cakap kan. Jadi sama juga konsep dia di sini di Tornado. Tunggu arbiter datang untuk serve kamu. Tapi dalam masa pertandingan tak ada lah seorang arbiter sampai 20 bot. Dia akan ramai lah arbiter. Yang ni Cikgu Putra demo jadi kamu kena tunggu lama lah. Saya seorang je lah. Kalau pertandingan betul nanti arbiter ada ramai. Jadi arbiter boleh pergi dekat kamu cepat sikit. Okey, tak payah tekan arbiter kau. Tak payah. Tak payah tekan arbiter betul. Tak payah. Letih ni aku nak buat satu-satu ni. Okey. Tengok jom lagi. Saja ni aku... Tak payah test lah. Hai. Jangan tekan arbiter call. Azrin Syazwan. Kalau tak apa, semua boleh tunggu. Sekejap kita buat start second round pula. Hantar end tu. End call. Restart game baru tahu. Tak payah tekan arbiter call. Mampu kau ni. Ini test je. Bila tekan arbiter kena jawab. Arbiter tak jawab. Ya malas Sebab bila tekan arbiter call dia pause. Menyesal pula baca testing ni. Okey, settle last. Game dah habis. Okey. Dah. Cukup. Okay, next round lah. Okey. Oh, tu game yang tak habis lagi tu. Ada game tak habis lagi. End kan. Tak puas tengok tak moral kot. Oh, dia main sungguh-sungguh ni. Oh. Dua aku. Cik Mac cepat. Takkan macam ni nak overdraw. Jangan overdraw macam ni lah. Yang ni boleh dibagi amaran lah. Macam ni kita bagi amaran. Kalau macam ni overdraw ni amaran lah boleh bagi sebab dia macam saja. Tak boleh lah. Okey, yang kata tak boleh jalan tadi, okey kita cuba next round. Okey. Kita cuba next round ya. Agak dah sudah tekan lah. Apa Cikgu Putra bagi masa lama sikit. Kalau depa nak ni ada masalah ke sempat sikit depa nak masuk. Okey. 10 minit. Okey. Masa banyak tak boleh. Dia daripada set berawal. Saya dah set main seminit ni. Oh, okey. Round 2 dah ke? Belum. Okey. Cikgu if tak main kena buat apa? Boleh leave meeting ke? Jangan tak main. Kalau tak mau tengok dah boleh live lah. Kalau dah faham. Kalau tak ada soalan. Okey. Alright. Itu round 1. Okay, next round. Okey. Publish. Dah tekan publish. Live tu. Okey, boleh masuk round 2. Play now. Okey, dah masuk lah round 2. Okey, jangan tekan jam. Jangan panggil arbiter. Dah start main tu? Ada juga yang tekan jam. Rekam lah. Okey, saya tekan jam. Start. Okey, boleh masuk. Cari bot masing-masing. Can log in but cannot play. Mungkin tak support. Mungkin laptop tak support Kalau boleh log in tapi tak boleh main mungkin tak support. Cikgu. Ya. Kalau dah kalah dia memang tak ada nama dah. Dah kalah tak ada nama? Ada? Ada. Ni sebab ramai sangat ni mungkin orang tak jumpa nama kamu kot. Kat atas tu ada tulis play now. Dekat atas sekali. Patutnya ada kat situ play now. Tu ramai tu boleh masuk dah tu. Boleh masuk. Ramai dah masuk ni. Baguslah semua orang dah pandai dah. Dah pandai gerak dah ni okey lah. Dia hang tengok dalam round tu pun dah boleh tahu. Dia ada move belah kanan tu. Hang buka round tu. Dia ada move, senarai move. Maksudnya belah kanan sekali. Kolom belah kanan sekali. Kolom belah kanan sekali dia ada move.
Itu senar remu 12, 6, Oh ni, 11. ni. Bukan itu. Back balik. Round 2. Round 2. Ni sebelah nama dia. Belah kanan yang tu. Ni belah gambar ni. Pergerakan dah dia buat. Maksud tak ada masalah lah. Kena tengok yang kosong tu yang tak jalan lagi tu. Itu je. Gitu. Tak jalan lagi ni. Sebab ni orang tak ada ni. Tak ada player putih. Jadi memang tak jalan. Okey, semua dah berjalan. Sorry cikgu, dalam pendaftaran saya masuk email yang salah. Macam mana cikgu? Saya lagi WhatsApp saya email yang betul. Bagi tahu nama. Okey cikgu. Satu lagi masalah email yang salah ni. Pastikan email kalau tu email jangan lupa salah, password. Kalau nasib lah tak boleh main. Lupa password hari pertandingan kacau. Sebab tu nak test hari ni. Kalau boleh main hari ni, hari pertandingan boleh lah kot. Tapi kalau lupa password hari ni, sempat lagi nak selesaikan masalah lupa password tu. Ada lagi masa. Tapi sebab tu kita nak test main hari ni. Supaya boleh login dan supaya boleh reti semua. Sebab Okey, kalau dah menang tak payah tekan habis tu call. Tak payah. Kita testing je hari ni. Tak payah tekan habis tu call. Tak payah. Lagi satu pesan dekat ahli keluarga pemain semua, kosongkan bilik tu bila kamu start main. Jangan ada adik macam tadi lah. Pesanlah kosongkan bilik. Cari bilik yang clear. Cari bilik yang tak ada orang. Pesan sampai supaya tak ada orang masuk. Okey, tak sebab selalunya di rumah ni memang situasi bunyi tu kita tak boleh nak kawal. Kadang-kadang bunyi adik kecil kan berlari-lari, benda macam tu. Jadi kalau boleh cari ruang bilik yang sunyi, kalau boleh lah. Tak terus setiap